Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, merangkap pengurusi Yayasan Wakaf Malaysia, Tuan Terutama Muhammad Tariq Sofian, Duta Besar Malaysia di Abu Dhabi, Emirate Arab Bersatu, Tuan Haji Hasril Abdul Hamid, Konsul Jeneral Malaysia di Dubai, Yang Bahagia Datuk Jana Santiran, Timbalan Ketua Seusaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Sektor bagi Alam Sekitar, Yang Berbahagia Datuk Selamat bin Paigo, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji atau Jawhar, Jabatan Perdana Menteri merangkap naib pengerusi Yayasan Wakaf Malaysia, Yang Berusaha Dr. Amir bin Syahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, Yang Bahagia Teknologi Samsul Bahar bin Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation atau MGTC, di jemputan rakan-rakan media, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya kita berpeluang berkumpul bersama bagi menjayakan majlis pada hari yang mulia ini. Walaupun di lokasi yang berlainan, namun program ini tentunya akan beri manfaat kepada kita semua yang terlibat, insya-Allah. Saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yayasan Wakaf Malaysia, yang komited untuk merealisasikan kerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) serta Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation atau MGTC bagi menjayakan penubuhan wakaf Masjid Hijau. Hadirin yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, sesungguhnya orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, dan mereka yang mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan hanya kerana Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk. Subhanallahul azim. Tuan-tuan sekalian, Kementerian Alam Sekitar dan Air dan MGTC telah melancarkan program Rumah Ibadah Hijau pada 25 September 2020. Objektif program ini ialah untuk menjadikan rumah ibadah masjid khususnya sebagai pemangkin kelestarian alam sekitar dalam memupuk budaya gaya hidup hijau di kalangan ahli karya. Selain pada itu, masjid juga akan menjadi model bangunan komuniti yang cekap tenaga, cekap air, mesra alam dan rendah karbon di kawasan setempat. Ia menekankan kepada 4 elemen hijau, iaitu penjimatan tenaga elektrik, penjimatan air, penggalakan pembelian dan penggunaan produk hijau, serta pengurusan sisa buangan, khususnya minyak terpakai. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek teknologi ataupun projek masjid hijau ini memerlukan suatu dana keuangan yang melibatkan satu jumlah yang bergantung pada keluasan dan keperluan sesuatu kawasan masjid. Kita perlu menjadi model dan contoh bagaimana penjimatan tenaga, air dan penjimatan semua elemen-elemen yang dituntut oleh Islam dapat dilaksanakan dan masjid menjadi model yang terbaik dalam urusan ini. Penyertaan Malaysia di Expo Dubai 2020 antara lain ialah untuk meningkatkan kerjasama di antara Malaysia dan UAE serta negara-negara sekitarnya. Terdapat pelbagai peluang-peluang seperti padanan perniagaan, program sosial, seminar, lawatan, perkongsian pintar dan kerjasama strategik yang boleh mengukuhkan hubungan dua hala antara negara. Usaha ini penting bagi Malaysia
untuk membina nilai tambah khususnya kelebihan sains dan teknologi masa depan, persekitaran pelaburan yang mampan, perniagaan yang kondusif, selain membuka pelbagai peluang dalam sektor ekonomi baru dan sedang muncul seperti teknologi keuangan, industri 4.0, taman industri eko serta tenaga boleh diperbaharui. Malaysia secara khususnya Kementerian Alam Sekitar dan Air amat berbesar hati untuk mengadakan perbincangan lanjut dengan pelbagai pihak di UAE dan negara-negara lain, menjalin kerjasama dan kolaborasi dalam bidang teknologi hijau, ekonomi dan kewangan, termasuk pengurusan wakaf masjid atau wakaf rumah ibadah hijau yang kita laksanakan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengambil kira konsep wakaf, peruntukan undang-undang, tadbir dan urusan wakaf serta pengurusan dana awam, Kasar percaya kerjasama di antara MGTC dan Yayasan Wakaf Malaysia adalah penting dalam menubuhkan wakaf masjid hijau ini. Walaupun penubuhan wakaf masjid hijau ini, Kasar amat berharap ia membantu pihak pengurusan masjid untuk akses sumber pembiayaan alternatif yang mudah, cepat dan mampan untuk membiayai projek teknologi hijau kerana berkonsepkan pengumpulan dana awam daripada individu, sektor kerajaan, sektor korporat dan pertubuhan bukan kerajaan. Ia turut mengurangkan pergantungan kepada pembelanjaan fiskal, malah memberi nilai kepada rakyat untuk mendapatkan pulangan pahala yang berpanjangan. Dana wakaf yang terkumpul boleh membiayai projek-projek bagi kita menukarkan semua sistem lampu-lampu di masjid, beralih kepada penggunaan LED sebagai contoh, penukaran kepada kipas penghawa dingin yang cekap tenaga, pemasangan sistem penuaian air hujan dan penukaran kepada pili cekap air dan sebagainya. Inilah peluang-peluang untuk orang ramai berwakaf bagi kita memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai salah satu institusi agama, institusi masyarakat yang melaksanakan program penghijauan dalam konteks yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, inisiatif wakaf masjid hijau juga antara pemacu utama yang dikenal pasti untuk melibatkan komuniti dalam inisiatif bandar rendah karbon yang juga menjadi sebahagian di antara program di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Penglibatan komuniti setempat akan membantu pihak pengurusan masjid bagi mendayakan dan meningkatkan tahap kecekapan tenaga dan air, pengurusan sisa dan seterusnya membantu mengurangkan kos operasi masjid. Secara tidak langsung, ia juga menyokong usaha pihak berkuasa tempatan atau PBT merealisasikan inspirasi ke arah bandar rendah karbon tahun 2030. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, inisiatif memelihara dan pemeliharaan alam sekitar mesti diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Saya menyeru agar program seperti ini harus dimobilisasikan oleh sektor awam dan swasta. InsyaAllah, saya optimis ia akan beri impak yang besar kepada masyarakat setempat. Di samping kita berusaha untuk melebar luaskan tentang konsep wakaf yang ada, bukan hanya wakaf untuk pembinaan masjid, tapi juga untuk penyelenggaraan dan mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh sesebuah masjid. InsyaAllah dengan usaha ini, kita yakin dan percaya kita mendahului dalam usaha-usaha untuk melestarikan alam sekitar. Saya juga mengharapkan kepada semua yang hadir untuk memberi sokongan dan menyebarluaskan konsep ataupun wakaf masjid hijau ini. Pihak kami mengalu-alukan sumbangan daripada semua pihak, bukan saja di Malaysia, bahkan masyarakat di Dubai dan negara-negara Islam yang lain, untuk turut menyumbang ke arah menjayakan hasrat menjadikan wakaf atau masjid hijau ini sebagai suatu inisiatif penting yang akan saya baluaskan, saya yakin, ke seluruh dunia Islam, insya-Allah. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, selepas wakaf masjid hijau berjaya di Malaysia, kita bertekad untuk mengarus-perdanakan konsep mengimarahkan masjid, memanfaatkan wakaf dan kelestarian alam di seluruh dunia. Peluang berwakaf ini ialah peluang
untuk kita mengundang keberkatan daripada Allah Ta'ala, rezeki yang Tuhan bagi pada kita. Mudah-mudahan pahalanya berterusan, pahalanya terus sambung menyambung walaupun kita telah meninggal dunia. Sumbangan wakaf kita yang Tuhan ada di masjid tersebut terus dimanfaatkan oleh orang ramai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan, pertama mengganti harta kita lebih baik daripada apa yang kita sumbang, yang kedua memberkati rezeki tersebut, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itulah yang dijanji oleh Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, akhir kata saya sekali lagi ingin menzahirkan syukur dan berterima kasih atas segala kerjasama daripada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yayasan Wakaf Malaysia dalam menjayakan program hari ini. Dan kita sebelum ini di peringkat kasar, kita juga telah melancarkan program wakaf air yang juga turut dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Alhamdulillah, sambutan yang sangat menggalakkan, dan kita harapkan agenda kedua kita bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia ini juga akan turut mendapat kejayaan yang cemerlang, memberi peluang dan ruang kepada orang ramai, mereka yang dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala, untuk sama-sama kita berwakaf untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih tidak terhingga, penghargaan kepada MGTC, Yayasan Wakaf Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, khususnya Yang Berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad, dalam usaha kita bersama untuk menjayakan cita-cita yang murni ini, insya-Allah. Saya bagi pihak kementerian sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penyertaan daripada Majlis Agama Islam Negeri, masjid-masjid dan surau untuk bersama-sama melalui program ini, kerana alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran wakaf Masjid Hijau pada hari yang mulia ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah.